العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمني ما جهلت وذكرني ما نسيت. ألست بخيركم إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Yang dimuliakan pengerusi masjid dan ahli-ahli jawatan kuasa, tuan-tuan imam, ashabul fadilah, para asatizah, alim ulama, muslimin dan muslimat sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada pagi Jumaat yang mulia ini kita dapat duduk sekali lagi. Ini kali kedua saya datang ke masjid tuan-tuan, dan insya-Allah pada kali ini kita adakan pengajian secara berkitab ataupun secara menadah kitab. Dan insya-Allah buku yang kita akan guna pakai sebagai teks kuliah kita iaitu buku hadis-hadis tasawuf, hadis-hadis yang berkaitan dengan tasawuf, jilid yang pertama. Jadi insya-Allah buku ni mengandungi 10 hadis. Jadi untuk cukupkan, kalau tuan-tuan tengok di cover depan tu, siri 40 hadis. Maknanya ada 3 buah buku lagi. Hadis tasawuf jilid kedua, ketiga dan keempat. Mengandungi sebanyak lebih kurang 1000 muka surat berkaitan dengan 40 hadis yang berhubungan dengan tasawuf. Jadi insya-Allah untuk pagi ini kita baca hadis yang pertama pada muka surat 2. Muka surat 2 hadis yang pertama. Cumanya saya belum pada tu minta maaf kepada tuan-tuan kerana tulisan Arab tu dia kecil, dia halus tulisan tu. Ini kerana sebelum diberi pandangan oleh setengah sahabat, dia kata tak berapa nampak hadis tu. Jadi insya-Allah untuk cetakan seterusnya, kerana buku yang ada di tangan tuan-tuan dah pun cetakan yang kedua, insya-Allah untuk cetakan ketiga kita besarkan sikit font dia, iaitu font Arabik, tradisional Arabik ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Setiap kali berdosa hendaklah bertaubat. Ana Abi Hurairah ta'anin Nabi fima yahki an rabbih qala aznaba 'abdan zamban faqala Allahumma ighfirli zambi. فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد فأذنب فقال أي رب اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد فأذنب فقال أي ربي اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب اعمل ما شئت فقد غفرت لك قال عبد الأعلى لا أدري أقام في الثالثة أو الرابعة اعمل ما شئت. Baik, kita baca hadis yang pertama yang diriwayatkan, dan tuan-tuan boleh refer kepada Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim pada muka surat 1874 daripada Abu Hurairah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan daripada Abu Hurairah, di mana Allah Ta'ala berfirman. Maknanya hadis ini adalah hadis qudsi.
Di mana Allah Ta'ala berfirman, telah melakukan seorang hamba akan satu dosa. Kata Allah, ada satu orang hamba melakukan satu dosa. Lalu ia berkata, ya Allah, ampunilah bagiku akan dosaku. Lalu Allah Tabaraka wa Ta'ala berkata, telah berdosalah hambaku akan satu dosa, namun dia mengetahui baginya ada Tuhan yang mengampunkan dosanya, lalu diampunkan dosanya. Kemudian ia kembali melakukan dosa. Berkata lagi hamba itu, ya Allah, ampuni aku akan dosaku. Lalu Allah Tabaraka wa Ta'ala berkata, telah berdosalah hambaku akan satu dosa, namun dia mengetahui baginya ada Tuhan yang mengampunkan dosanya, lalu dia pun diampunkan dosanya. Kemudian ia kembali melakukan dosa dan berkata lagi hambaku itu, ya Allah, ampuni akan dosaku. Lalu Allah Tabaraka wa Ta'ala berkata, telah berdosalah hambaku akan satu dosa, namun dia mengetahui baginya ada Tuhan yang mengampunkan dosanya, lalu diampunkan dosanya. Berkata Allah, amallah apa yang kamu mahu amalkan, maka sesungguhnya diampunkan akan dikau. Di mana hadis ini merupakan satu hadis kursi yang menceritakan kelebihan bertaubat. Dan kita akan temui banyak ibrah pengajaran yang terdapat di dalam hadis ini. Baik, yang pertama, huraian ringkas daripada hadis ini sebelum pada kita masuk kepada tazkirah hadis. Huraian ringkas daripada hadis ini diriwayatkan oleh Hammad bin Salamah. Walaupun dalam matan kita cuma diberitahu hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, tapi sebelum pada itu diriwayatkan oleh perawi antaranya Hammad bin Salamah daripada Ishaq bin Abdullah bin Abi Talhah, daripada Abdurrahman bin Abi Amrah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi hadis ini daripada Abu Hurairah dan telah diriwayatkan oleh ramai perwayat hadis. Dalam sebuah riwayat yang lain dinyatakan pada penghujung hadis. Dalam riwayat lain, sebab hadis ni di banyak matan-matan dia, dalam periwayatan yang lain disebutkan pada hujung hadis ini iaitu qad ghafartu li 'abdi falyamal ma syaa, iaitu sesungguhnya aku ampunkan bagi hambaku, maka lakukan apa yang kamu kehendaki. Selain daripada Sahih Muslim, hadis ini juga diriwayatkan di dalam Al-Mustadrak ala Sahihain dan Sunan Al-Kubra li An-Nisa'i. Jadi maknanya hadis ini untuk kita ketahui bahawa sebuah hadis yang makbul, yang diterima oleh ulama-ulama hadis dan diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tazkirah daripada hadis ini, manusia adalah makhluk yang terdedah kepada dosa. Ini perkara pertama kalau kita lihat daripada hadis ini, Allah nak menceritakan kepada kita bahawa manusia ini terdedah kepada amalan dosa atau perbuatan yang berdosa. Dilihat kepada hadis ini, maka kita akan dapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut seorang hamba itu berulang kali melakukan dosa. Mengapa berulang kali? Jadi ini kenapa? Kerana manusia ini memang makhluk yang berdosa. Yang dijadikan tak berdosa hanya malaikat. Malaikat tu usah kata nak buat dosa, niat nak berdosa pun tidak ada, kerana Allah jadikan begitu. Kita kata waraknya malaikat, bukan soal warak. Malaikat itu telah dicipta begitu oleh Allah Ta'ala. Maknanya merupakan satu ciptaan khas atau khusus, di mana tidak mempunyai niat ataupun kemahuan dalam melakukan dosa kepada Allah. Adapun manusia dicipta oleh Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Mereka diberikan ilham, keinginan oleh Allah. Diberikan keinginan
dan diberikan potensi. Keinginan satu hal, yang kedua potensi, makna kebolehan untuk melakukan. Fa'alhamaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Ta'ala jadikan manusia itu keinginan kepada fujur, kepada kejahatan. Suka nak buat jahat, gemar, ada keinginan. Bukan saja ada keinginan berbuat jahat, ada kebolehan pula. Kalau dia nak buat jahat memang boleh. Itu Allah jadikan manusia. Wa taqwaha, dan Allah jadikan manusia itu keinginan kepada takwa. Bukan saja keinginan, tapi kebolehan, potensi untuk melakukan kebaikan. Jadi dua-dua tu sifat ada pada manusia. Allah memang cipta begitu. Jadi maknanya nak menunjukkan pada kita asal manusia itu adalah makhluk yang sememangnya makhluk yang boleh melakukan dosa. Boleh melakukan dosa, boleh melakukan kebaikan. Wahai temanku, itulah sebenarnya hakikat dari kita yang bernama manusia ini. Kita sering terdedah kepada melakukan dosa, kesilapan dan kekeliruan dalam membuat keputusan diri. Itulah kehidupan kita. Sebab tu orang lain pun macam tu, bernama manusia. Sebab tu kalau kita nak berkawan dengan satu orang yang kita nak dia seorang kawan yang sempurna, kita tidak akan dapat berkawan dengan sesiapa. Tak ada orang kita boleh berkawan. Kenapa? Kerana orang lain juga tidak sempurna sebagaimana kita tidak sempurna. Dan kalau kesempurnaan itu menjadi pilihan, orang lain pun tak berkawan dengan kita, sebab kita pun tidak sempurna. Jadi disitulah timbulnya kehidupan sosial. Sifatnya ialah saling maaf memaafkan. Maknanya datanglah sifat gemar memaafkan. Tak apalah dia buat salah, sebab dia manusia. Kalau dia malaikat lain, tapi dia manusia. Jadi kalau aku nak berkawan, kita kata pada diri kita, kalau aku ingin berkawan dengan orang yang tidak buat salah, nescaya aku tak ada kawan. Yang maksum daripada dosa hanya nabi-nabi dan rasul. Lain pada tu semua buat dosa. Tak kira dia ulama ke, tok guru ke, tok wali ke, wali abdal ke, wali kutub ke, memang selagi dia bernama manusia, dia ada potensi untuk melakukan dosa. Jadi sebab itu kita kena memaafkan. Nampak orang berdosa, kita ajak bertaubat. Dan kalau dia bersalah dengan kita, kita maafkan dia. Kenapa? Kerana itulah hakikat hidup ataupun kejadian manusia. Jadi kita kena gemar memaafkan. Sebab tu syarat kita nak bersosial, nak berkawan, nak bersahabat, nak duduk bersama masyarakat dalam keadaan tenang, dalam keadaan baik, dua perkara kita kena buat. Perkara yang pertama, jangan hendak apa yang ada di tangan orang. Kalau barang tu dah milik orang, ada pada seorang, maka kita jangan berkehendak nak merebutnya. Sebab manusia ni memang menjadi satu fitrah. Dia tak suka orang nak hak dia. Itu sah fitrah. Sebab tu Islam datang susun peraturan. Siapa pun kita berkawan, kita nak hak dia, tak kekal kawan. Dia tak akan gemar. Usah kata kawan. Anak dengan ayah, ayah tahu anak nak sesuatu daripada dia, ayah renggangkan diri. Anak tahu ayah nak sesuatu dari dia, anak akan melarikan diri. Jadi manusia itu dia tak suka orang nak apa yang menjadi milik dia. Maka kita nak berbaik dengan manusia, hidup dalam harmoni, jangan ingin apa yang milik orang, jangan nak yang milik orang. Yang pertama. Yang kedua, jika ada lebihan daripada milik kita, maka berikan kepada orang. Nescaya kita tak akan berbalah dengan sesiapa. Hak orang kita tak nak, hak kita memberi lebih daripada keperluan kita, kita pun beri. Nescaya orang akan baik dengan kita. Nescaya akan baik. Kalau ada lagi orang buat musuh dengan kita, walaupun kita tak nak yang dia, hak dia, dan kita pun selalu memberi kepada dia, dia buat musuh lagi dengan kita, itu bukan manusia dah tu, itu jenis jin dah tu.
Jadi kerana itu kita berlaku baik dengan manusia. Itu syarat dia. Baik, kerana dalam diri kita ada dua unsur yang berlawanan. Dalam diri kita manusia ni ada dua unsur yang saling berlawanan, yang bersifat kontradik antara dua sifat tadi. Ada keinginan kepada kebaikan dan ada keinginan kepada kejahatan. Semua ada. Oh, kita kata waraknya ulama tu, tok guru tu, langsung tak ada niat nak buat jahat. Salah. Niat ada, cuma dia tak buat jahat. Kerana apa? Kerana ilmu dia, kerana takwa dia. Kalau langsung tak ada niat, maka tidak ada nilai takwa. Tak ada nilai takwa. Kerana apa? Kerana langsung tak ada niat. Tapi ada niat, ada keinginan, dia manusia. Nak buat jahat ni semua orang ingin, semua pandai nak buat jahat. Tapi ada orang tidak berbuat jahat kerana besar takwanya, kerana diselamatkan, dibentengi oleh takwanya, rasa takutnya kepada Allah. Rasa takut kepada Allah. Wa rajulun da'atuhum ra'atin, wa rajulun da'atuhum ra'atun mansabin wa jamalin faqala inni akhafullaha rabbal alamin. Ini dalam hadis yang disebut oleh Rasulullah. Antara orang yang berada di bawah bayangan arsy Allah pada hari akhirat, yang ketika itu tidak ada bayangan kecuali bayangan arsy, antaranya siapa? Laki-laki yang diseru, diajak, dirayu, digoda oleh seorang perempuan untuk melakukan dosa dan maksiat. Lalu dia berkata apa? Inni akhafullah rabbal alamin. Dia tak kata, bila diajak pada maksiat, dia tak kata aku langsung tak ada keinginan dan tak ada niat. Tak, dia tak sebut. Tapi yang disebut ialah aku takut kepada Allah. Maknanya aku pun nak ada keinginan, ada kemahuan, tapi kemahuan itu dikalahkan oleh rasa takut kepada Allah Ta'ala. Disitulah bernilainya takwa. Disitulah bernilainya ilmu. Disitulah bernilainya khasyah, rasa takut kepada Allah itu. Jadi maknanya manusia ni adalah makhluk yang berdosa. Jadi kita datangkan dulu huraian tentang itu, supaya kita ni sedar bahawa kita sentiasa terdedah pada dosa. Orang lain pun begitu. Maka bagaimana kita nak mengawal diri kita daripada dosa? Jadi sebagaimana kita kawal diri daripada COVID-19 ini, semua kita ni ada potensi untuk dijangkiti. Bahkan ada dah setengah positif tapi sembuh balik. Ada yang negatif. Maknanya kita berpotensi untuk dijangkiti. Tapi kita jaga SOP lah. Jaga SOP dia. Maka begitulah dosa. Kita ni ada dosa dijangkiti oleh dosa, dan sangat berpotensi. Keliling kita ni ruang-ruang, peluang-peluang untuk berbuat dosa sangat banyak. Sekarang lagi senang buat dosa. Dulu kalau mengumpat 10 orang je dengar kita mengumpat kat kedai kopi. Kedai kopi zaman dulu lah. Zaman kedai kopi dulu, berapa orang ada kat kedai? Adalah 15 orang. Kita pun mengumpat, tipu orang ke sebagainya kat situ. 15 orang dia kena tipu. Tapi sekarang sekali kita tulis dalam Facebook satu berita yang menipu, berapa puluh juta manusia di dunia tertipu dengan kita. Maknanya berapa banyak dosa kita. Jadi kerana itu kena selalu waspada. Jadikan takwa itu benteng. Sebab itu takwa jadi rukun khutbah. Sebab dia yang dapat menyelamatkan kita, sifat takwa. Jadi kan itu kena sedar bahawa kita sentiasa terdedah kepada kejahatan. Jika yang menguasai tubuh kita ialah nafsu, kalau nafsu tu yang mendominasi tubuh kita, maka ia akan mendorong kita kepada kecenderungan ke arah kejahatan. Manakala jika yang menguasai tubuh kita itu ilmu, iman dan akal, maka ia akan mendorong kita cenderung ke arah kebaikan. Jadi kita ni macam apa? Macam sebidang tanah. Kita ni sebidang tanah yang subur. Boleh semua benda nak tumbuh. Lalang boleh tumbuh, cempedak pun boleh tumbuh, padi boleh tumbuh, rumput pun boleh tumbuh dalam diri kita ni.
Lalu bagaimana caranya? Caranya ialah suburkan tanaman yang baik, racunkanlah tanaman tumbuhan yang buruk. Itu diri kita. Potensi untuk tumbuh ada. Jadi selalulah hapuskan dosa-dosa, keinginan kepada dosa. Belum pada hapus dosa, dosa dipadamkan dengan taubat. Keinginan kepada dosa dilemahkan melalui zikrullah, melalui zikir kepada Allah. Itu yang kita zikir. Zikir itu nak melemahkan apa? Nak melemahkan keinginan kepada maksiat. Taubat menghapuskan dosa yang dah dibuat. Jadi sebab itu kita kena ada dua-dua. Mana astaghfirullah dan zikrullah. Mana kena zikir kepada Allah. Bila ingat pada Allah, hati kita ingat pada Allah, mana pohon-pohon kebaikan tumbuh dalam hati kita. Maka akan meruntuhkan ataupun akan akan melemahkan tumbuhnya tumbuhan yang jahat. Jadi sebab itulah kena zikir. Sebab tu mana ada tarikat yang betul di dunia ni yang tak wajibkan zikir. Semua tarikat begitu. Sebutlah tarikat apa. Kalau ada tarikat dia kata tak wajib zikir, salat pun tak wajib, itu cuma kulit saja, itu sah tarikat sesat. Tapi kalau tarikat yang betul, zikir menjadi wajib. Sedangkan zikir itu sunat. Mengapa mereka letak wajib? Kerana itu pendisiplinan. Nak disiplinkan kita supaya runtuh segala keinginan kepada kejahatan menjadi lemah. Bukan hilang. Keinginan pada kejahatan tak hilang sebab kita masih manusia. Tapi dia akan menjadi lemah. Dengan apa? Dengan zikir. Jadi sebab tu kita banyakkan zikir, banyakkan selawat kepada Nabi. Sekurang-kurangnya selawat sehari semalam 1000 kali sekurang-kurang. Sebut tu hak kurang lah. Sebab kalau sebut hak banyak kan ikut kita lah nak buat sebanyak mana. Tapi hak kurang 1000. 1000. Banyak ke 1000? Tak banyak. Zikir 1000. Berapa minit sangat zikir 1000? Lebih bukan setengah jam, 25 minit je. Kita bercakap sehari berapa ribu patah sehari. Cakap pagi pergi kedai kopi, situ saja dah 25,000 patah dah. Duduk kat kedai nak habis cawan air. Itu tak campur lagi kerja membawang pula tu. Jadi sebab itu kita tukar dengan amalan zikrullah. Sekurang-kurangnya 1000 zikir, sekurang-kurangnya 1000 subhanallah, 1000 alhamdulillah, 1000 Allahu akbar. Jadi 1000 selawat. Jadi itu kepada Nabi. Jadi maknanya itu kita kena buat. Kalau kita nak hati kita ni runtunan kepada nafsu itu menjadi lemah. Antaranya ialah firman Allah Ta'ala yang menjelaskan hakikat kita ni. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi diri manusia yang Allah Ta'ala bersumpah. Maknanya nak ceritanya inilah hakikatnya. Allah bersumpah dengan diri kita. Kita tak boleh bersumpah dengan diri kita. Kita hanya boleh bersumpah dengan Allah. Dengan diri Allah, dengan zat Allah. Dengan diri kita tak boleh lah. Allah dia sumpah. Allah kata demi diri manusia yang aku buat ni, yang aku cipta, dan yang menyempurnakan kejadiannya dengan kelengkapan yang sesuai dengan keadaannya. Allah sumpah dengan siapa tu? Demi diri manusia dan demi diri Allah. Sebab apa? Sebab yang mencipta manusia ni Allah. Kita batu ciptaan manusia ni sempurna. Allah kata wama sawwaha, dan yang menyempurnakan kejadian manusia. Manusia ni satu kejadian yang paling sempurna. Batu kita ni tak payah dah nak jadi makhluk lain. Cuba kita tengok tu apa ni? Bukan National Geographic apa tu? Yang pelik-pelik tu lah, yang dikomentari tu. Apa dikomentari? Ada yang buat tattoo diri dia jadi ular sawa. Dia buat badan dia bersisik. Lepas tu dia ukir gigi dia, gigi jadi tajam-tajam. Mata dia buat pembedahan plastik surgery. Nak suruh nak jadi rimau, nak jadi kuda, nak jadi ular sawa. Ini kerja orang tak ada kerja.
Kerja orang kafir yang dia tidak menyedari bahawa kejadian manusia adalah kejadian yang paling baik dicipta oleh Allah. Hatta kata ulama, kejadian manusia ialah bentuk kejadian yang lebih baik daripada malaikat-malaikat Allah. Walaupun malaikat dicipta daripada cahaya, kita daripada tanah, jin, syaitan daripada api, tapi kejadian daripada tanah ini adalah sebaik-baik kejadian. Jadi sebab itu bila Nabi baca depan para sahabat, depan Umar, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sesungguhnya kata Allah, aku telah mencipta manusia dengan sebaik-baik kejadian. Lalu Umar rasa tak puas hati. Sebab Allah kata aku cipta kamu manusia sebaik-baik kejadian. Umar rasa Masya Allah, Allah Ta'ala puji kita. Lalu Umar merasakan perlu memuji Allah. Lalu Umar berkata, Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka ucapan Umar ini diangkat oleh Allah, lalu diwahyu balik kepada Nabi. Allah mengambil ucapan Umar. Ini hebatnya Umar. Maknanya Allah ambil ucapan dia. Bukan Allah Ta'ala tak pandai nak ucap, tapi nak ceritanya kemuliaan kepada Umar. Mana setelah Allah puji kita dengan kejadian paling baik, Umar puji Allah, engkaulah Tuhan yang paling baik, kerana engkau yang paling baik mencipta kami menjadi paling baik. Ini maknanya, itu dia antara sifat Umar tadi. Jadi kata Nabi, kata Allah, demi manusia dan demi Allah sendiri, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, serta mengilhamkan kepada manusia untuk mengenal jalan membawanya kepada kejahatan dan yang membawanya kepada bertakwa. Mengapa ayat ni Allah sebut kejahatan dulu baru kebaikan? Fujuraha wa taqwaha. Allah jadikan itu. Pertama kata alim ulama, kerana Allah Ta'ala nak menjauhkan kita daripada kejahatan. Sebab itu kata setengah ulama, siapa menjauhi kejahatan, makna dia menjauhi neraka. Siapa melakukan kebaikan, makna dia mendekatkan dirinya pada syurga. Jadi makna kita ni nak berjaya, sebelum daripada duk fikir nak masuk syurga, kita kena fikir dulu macam mana tak nak masuk neraka. Ini kaedah dia. Kita nak jadi orang baik, nak jadi orang yang soleh, lalu perkara yang pertama kena ada dalam fikiran kita, bagaimana nak menyelamatkan diri daripada neraka. Barulah ada fikiran mengusahakan diri untuk dapat syurga. Itu dia kaedah. Sebab diri manusia dorongan kepada kejahatan lebih kuat. Sebab manusia ni dorongan kepada kebaikan perlu disokong oleh wahyu, oleh hadis, oleh Nabi, oleh nasihat, oleh tok guru, oleh ulama. Tapi dorongan kepada kejahatan tak payah siapa-siapa nasihat. Nampak? Ada orang, saya ni nak buat jahat tapi memerlukan nasihat buat jahat. Tak ada, pandai sendiri dia buat jahat. Tapi untuk melakukan kebaikan memerlukan nasihat. Kena ada orang nasihat, kena ada orang dakwah. Jadi kerana itu Allah Ta'ala sebut fujuraha dulu pada taqwaha. Ini kalau kita belajar dalam berkenaan dengan ulumul Quran, ilmu Al-Quran, tak kira apa kitab Al-Itqan fi ulumul Quran oleh Imam As-Sayuti, kita akan belajar berkenaan ada ayat dulu, ada ayat kemudian, ada kalimat dulu, ada kalimat kemudian dalam Quran. Itu dia ada makna dia. Dia ada makna, dia ada maksud, ada hikmah dia. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Laki-laki mencuri, perempuan mencuri, potong tangan keduanya. Kenapa sebut laki-laki dulu? Kerana potensi untuk mencuri lelaki lebih pada perempuan. Kenapa? Kerana lelaki ada tanggungan. Dia nak tanggung isteri dia, dia nak tanggung anak, semua mengadu kat dia. Jadi potensi untuk dia terdedah pada perbuatan mencuri besar, kerana dia ada tanggungan. Tapi orang perempuan kurang sikit, sebab dia tak ada tanggungan, tak ada duit, dia minta dengan suami dia. Jadi mana Allah sebut laki-laki dulu. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan berzina, laki-laki berzina, sabit kesalahan sebat 100 sebatan. Kenapa sebut perempuan dulu? Kerana penzinaan lebih kepada perempuan.
Perempuan menjadi punca kepada penzinaan. Dia dedah aurat. Aurat perempuan kan dia tak sama dengan aurat lelaki. Ya. Sebab tu bila perempuan dedah aurat, dia jadi dorongan pada zina. Laki-laki tak. Ya. Laki-laki tidak. Kita balik solat subuh. Ya. Nak sampai ke rumah lalu 2 traffic light. Dekat traffic light ada seorang perempuan pakai skirt, nampak paha pula. Dengan traffic light kita langgar. Sebab aurat apa? Aurat perempuan. Tapi kalau balik sampai ke traffic light, ada seorang laki-laki, ayah haji, balik pada surau, sensing kain dia sampai atas pada kepala lutut. Kita tengok ke tak? Tak nak tengok. Itu dia delay dia. Kerana perempuan mendorong ke arah kejahatan. Lalu Allah sebut perempuan dulu. Begitulah. Mengapa Tuhan sebut fujuraha dulu daripada taqwa? Kerana potensi untuk melakukan kejahatan lebih mudah. Mana tak perlu nasihat tadi yang kita sebut tadi. Jadi mana yang kebaikan perlu pada nasihat, perlu pada baca Quran, nak faham perlu pada tok guru. Jadi batu manusia di mana Allah jadikan fujur dan takwa. Tapi Allah sebab itulah dalam Quran pun sebut begitu. Dalam ayat yang lain Allah kata apa? Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Baik, Allah Taala kata apa? Allah kata bila seorang itu terlepas daripada neraka, kemudian zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah, dan kakinya melangkah masuk ke surga, faqad faz, maka itulah kejayaan. Mengapa Allah Taala sebut jauh selamat pada neraka dulu? Kerana itu kita kena fikir bagaimana nak menyelamatkan diri pada neraka lebih besar daripada memikirkan bagaimana untuk masuk surga Allah. Jadi mana manusia ni tak akan berjaya lagi. Kalau setakat berjaya di alam barzah, tak tentu lagi. Setakat berjaya bangkit di mahsyar, menjadi golongan yang tenang, nafsul mutmainnah, belum tentu lagi. Berjaya menimbang amalan soleh lebih banyak daripada amalan baik, belum tentu lagi. Berjaya meniti sirat al-mustaqim, yang licin dia, yang bulat dalam bulat, licin halus pula, berjaya kita meniti dia, belum tentu lagi berjaya. Tapi bila jauh daripada neraka, kaki mula melangkah ke dalam surga, maka faqad faz, itulah kejayaan yang sebenar. Kerana apa? Kerana dalam hadis Nabi banyak menyebut, ada seorang laki-laki yang soleh. Dia dah berjaya dah masa dia tenang, dia meniti sirat dengan baik. Selangkah lagi nak masuk surga, cuma tak masuk je lagi. Selangkah lagi nak masuk surga, isteri dan anak-anak perempuannya berkata kepada Allah, "Ya Allah, kamu nak masukkan laki-laki itu ke dalam surga, sedangkan dia suami aku, dia tak pernah hajar aku fardu ain, dia tak pernah didik aku jadi wanita salihah, aku keluar rumah tak tutup aurat, dia relax je, tak ada apa Tuhan, dia tak jaga aku daripada neraka-Mu, maka hari ini ya Allah, jangan masukkan dia ke dalam neraka." Lalu Allah Ta'ala perintah malaikat pergi tarik khumban balik dalam neraka. Padahal selangkah lagi nak masuk surga. Itu nak menunjukkan apa? Selagi kaki tak mencecah masuk ke dalam surga, selagi itu tak ada jaminan kepada kita. Tapi bila dah masuk, kaki dah masuk dalam surga, sifat surga ni apa? Sifat surga ni siapa saja masuk, khalidina fiha, akan kekal di dalamnya. Sebab itu ulama berbahas, Nabi Adam dulu duduk dalam surga, kan, daripada surga. Surga mana tu? Ulama bahas. Sebab kalau surga yang kita nak masuk nanti ni, macam mana Adam boleh keluar balik? Sebab duduk dalam surga tak keluar dah. Tapi Adam daripada surga boleh keluar balik. Maknanya bukan surga itu yang kita akan masuk nanti. Ini ulama bahaskan lagi. Kenapa? Sifat surga itu bila mencecah kaki ke dalamnya, maka dia tidak akan keluar lagi daripadanya. Jadi sebab itu Allah guna perkataan fujuraha lebih awal daripada taqwaha. Tapi kemudian Allah jadikan terbalik pula.
Mana? Qad aflaha man zakkaha. Maka berbahagialah, berjayalah orang-orang yang menjadikan dirinya bersih daripada segala dosa. Wa qad khaba man dassaha. Dan bertambah-tambah bersih dengan iman dan amal kebajikan. Dan sesungguhnya hampalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih itu susut dan terbenam kebersihannya dengan sebab kekotoran maksiat. Mula-mula tadi Allah kata diri kita ni ada fujur, ada takwa. Allah sebut jahat dulu baru baik. Tapi bila sebut tentang kejayaan, Allah sebut aflaha man zakkaha, sebut baik dulu, kemudian baru sebut keburukan. Ini makna cara Tuhan bercakap. Sebab tu Allah Ta'ala bercakap ni cara kita faham dah ni. Kalau Tuhan bercakap kalam Allah yang gaduh bahas dalam ilmu usuluddin tu, Allah Ta'ala tu bersifat kalam. Antaranya ialah wa qauluhu mutakallimin. Allah Ta'ala tu berkata-kata. Kalau Tuhan tu berkata-kata dengan sifat ketuhanannya, kita tak akan faham. Takkan faham. Jadi ayat Quran yang Allah turun ni apa? Dipanggil ayat-ayat, kalimat-kalimat yang tanazul, yang dah direndah oleh Allah sampai kita boleh faham. Kalau Tuhan cakap dengan sifat ketuhanan dia, tak ada siapa boleh faham. Sebab terlalu tinggi standard percakapan Allah. Macam kita orang duduk kampung lah, kita orang kampung-kampung biasa kan. Tiba-tiba datang pensarah universiti, bukan Universiti Melaya, Universiti Oxford. Datang ceramah dengan kita, bercakap bahasa universiti, kita tak faham. Lalu dia kena apa? Dia kena turun. Di situlah kebijaksanaan pendakwah. Pendakwah ni dia bijaksana macam mana? Antaranya selain pada ilmu, dia akan bercakap apa yang orang boleh faham. Betul, kita nak ingatkan juga sahabat-sahabat kita, para alim ulama, para asatizah. Tak apalah kita banyak ilmu tu, alhamdulillah. Tapi bila bercakap dengan khalayak umum, jangan bercakap benda yang orang tak faham, kerana nanti dia jadi fitnah kepada agama. Jadi bercakap benda yang orang boleh faham. Ini kita bercakap dengan orang awam, cakap pasal tasawuf, malakut, jabarut. Mana orang nak faham? Jadi kita kena peringkat-peringkat. Itu dipanggil apa? Dipanggil hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kamu ajak manusia kepada Tuhanmu dengan hikmah kebijaksanaanmu. Jadi makna itulah dia kehidupan kita. Di dalam ayat di atas Allah menjelaskan bahawa Allah bersumpah demi kejadian manusia yang Allah sempurnakan kejadiannya. Kesempurnaan itu bukan sahaja kesempurnaan fizikal manusia, tetapi juga kesempurnaan unsur spiritual dalam tubuh manusia itu. Jadi kesempurnaan kita ni mana? Bukan saja kesempurnaan fizikal. Fizikal ni mana? Shape kita ni, bentuk kita ni, ataupun dipanggil Arab dipanggil as-sakl. Makna bentuk kita ni sempurna. Kejadian kita Tuhan letak kena. Telinga belah kiri satu, belah kanan satu, Tuhan letak. Mata atas pada mulut. Kalau mulut letak atas dahi macam mana agak? Mulut duduk kat dahi, mata kat bawah. Maka menyusahkan kita. Bila makan nasi kena pedas sikit, dia meleleh masuk dalam mata. Jadi payah kita. Hidung Tuhan buat lubang kalau ke bawah. Kalau Tuhan buat lubang atas macam mana? Kita kata patut buat ke atas lah, senang sikit nak sedut udara. Tak payah. Kena hujan macam mana kita? Jadi sebab tu Allah buat semua lengkap dengan tangan, 5 jari, kejadian yang sempurna. Jadi mana Allah buat ada sendi, boleh rokok, boleh sujud. Semua ni ciptaan yang Allah Ta'ala jadikan. Jadi kejadian yang kedua, unsur dalaman spiritual. Ruh kita ni Allah jadikan mana? Ruh yang sempurna. Ruh yang sempurna, tak sama dengan ruh makhluk lain. Ruh dari segi kita, jiwa kita, perasaan kita, emosi kita lain dengan emosi makhluk lain.
Allah jadikan begitu. Jadi sebab itu semuanya adalah untuk kesempurnaan kejadian kita, iaitu adanya pasangan keinginan yang saling berlawanan. Unsur spiritual seperti ini tiada dalam tubuh para malaikat dan makhluk alam yang lain. Gunung ganang dan makhluk yang lain dicipta hanya menyerah diri kepada Allah dan tanpa sedikit pun ada rasa berlawanan makhluk lain. Afa ghaira dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ard taw'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Allah jadikan makhluk lain tu Islam. Semua Islam. Islam tu makna serah diri pada Allah dengan secara apa? Taw'an wa karhan. Ada yang dicipta oleh Allah serah diri kepada Allah secara sukarela, ada secara terpaksa. Terpaksa tu mana? Dipaksakan Allah ke atasnya. Misalnya contohnya, Allah jadikan rumput. Allah jadi qada dan qadar dia. Qada Allah mencipta rumput. Qadar dia sekadar tu je tinggi rumput. Rumput ni kalau kita biar sebesar mana pun dia, setua mana pun dia takkan sama tinggi dengan pokok getah. Mana Allah jadikan begitu? Supaya keselamatan pada kita. Selamatan. Jadi Allah jadikan qada dan Allah jadikan qadar. Tidak qada saja, Allah jadikan qadar. Allah cipta matahari, Allah qadarkan dia. Perjalanan dia macam mana, ada burus dia. Tiap-tiap hari matahari naik ni bukan tempat yang sama. Matahari naik, dia ada jalur dia, orbit dia. Tiap-tiap hari dia naik di tempat yang berbeza hinggalah cukup 365 tahun dia balik semula tempat asal. Cukup setahun. Kita tak perasan pun naik kan, sebab dia sikit-sikit je. Jadi maknanya Allah jadikan qadar perjalanan dia. Begitu juga kita. Kita ni mana Allah jadikan ada qadar dia. Kuku apa ni? Kita tengok apa? Tumbuhan yang ada pada kita. Mana apa ni? Bulu-bulu roma, rambut, misai, janggut, semua ada qadar yang Allah tetapkan. Jadi itu di antara sifat kesempurnaan. Terdedahnya manusia kepada perlakuan jahat dan dosa memerlukan usaha kembali kepada Tuhannya, iaitu taubat. Jadi kerana manusia ini terdedah kepada dosa, terdedah pada dosa dan maksiat, maka memerlukan kita taubat, iaitu kembali kepada Allah. Jadi insya-Allah kita sambung pengajian tentang taubat ini. Jadi tuan-tuan tanda kat situ. Tanda di samping bulan depan bawa balik buku ni untuk kita tadah kitab, tadah buku atau bedah kitab. Sebab saya sepusan tu berkampung, banyak tempat saya pergi, mula-mula beli kitab ramai dah. Masuk kali kedua tak bawa dah. Dia tinggal kat rumah, ada juga. Jadi maknanya kita bawa, ataupun setengah tempat tu masjid beli. Nanti orang datang waktu kuliah, orang boleh ambil hak masjid wakaf, boleh guna untuk belajar. Tapi sebaiknya kita belilah. Kita sendiri beli, balik kita boleh simpan kat rumah. Ada library, ada maktabah kita. Sekurang-kurangnya kita mati ada juga tinggal buku-buku kepada anak-anak. Ini mati tinggal CD Hindustan. Itu kita tak nak lah tu. Jadi rosak binasa anak-anak kita. Jadi kita tinggal buku. Walaupun nanti orang tanya banyaknya buku ayah. Ayah baca semua ke ni? Anak kita kata tak, ayah baca kulit je. Baca tajuk buku. Tak apalah, sekurang-kurangnya ada buku untuk kita mutalaah. Dan insya-Allah hari itu tuan-tuan dah beli buku hadis apa ni, tasawuf haraki, tasawuf haraki sufi dalam gelanggang perjuangan. Itu buku dulu. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala rahmati kita semua. Hari ini hari Jumaat, banyak-banyak selawat kepada Nabi, dan kita doa mudah-mudahan kita semua ni selamat daripada COVID yang masih lagi melanda. Dengan cerita mari pula ada varian baru daripada Afrika mana pula tak tahu. Jadi maknanya kita pun tak tahu dah. Jadi insya-Allah apa yang penting jaga SOP kita dan kemudian kita doa kepada Allah. Allahumma rfa'anna hazihil bala. Ya Allah, angkatkanlah bala ini daripada kami. Wadfa'anna hazihil waba. Dan tolaklah daripada kami akan wabak ini. La yaksifuhu ahadun ghairu. Tidak ada yang boleh mengangkatnya kecuali Engkau ya Allah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan sekadar itulah kuliah kita pada pagi ini. Kita sambung bulan depan pula. Kan habis buku ni ada jilid kedua pula. Habis jilid kedua ada jilid 3 sampailah 40 hadis yang berkaitan dengan tasawuf.
insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.